panjang. Kita akan masuk ke dalam drafting game kita yang terakhir. Nebula Academy menentang pasukan A-Star. Jadi seperti yang anda lihatkan di sini, first pick dimiliki oleh pasukan Nebula Academy. Jadi siapakah yang akan mereka keluarkan terlebih dahulu? Mereka keluarkan Phoveus. Adakah mereka ingin menggunakan Benedetta? Sama-sama kita akan nantikan. Terlebih dahulu pasukan A-Star, mereka boleh keluarkan Matilda, tapi mereka fokuskan kepada pengeluaran barat terlebih dahulu. Untuk pasukan Nebula Academy, mereka boleh ban keluar Ruby, mereka boleh ban keluar Icebox, mereka boleh ban keluar Matilda, Icebox, Ruby, Hayabusa. Satu lagi hero yang sangat berbahaya, Hayabusa telah pun di-ban keluar terlebih dahulu oleh pasukan Nebula Academy. Dan pasukan A-Star, Matilda masih lagi terbuka. Pakito masih lagi ada. Kalau mereka ingin lepaskan Pakito agak berbahaya, tapi terus saja mereka akan ban keluar hero ini. Dan pasukan daripada Nebula Academy, mereka boleh mengambil Matilda sebab Matilda masih lagi open kat sini. Kalau mereka nak dapatkan Ruby pun tak ada sebarang masalah, terpulang kepada mereka. Matilda letakkan di bahagian Romo boleh, letak kat bahagian mid lane pun tidak ada sebarang masalah. Jadi kita akan lihatkan di sini mereka menunjukkan Guardian. Saya tak rasa Guardian awal-awal minit permainan. Awal permainan yang akan diambil, tapi Ruby akan diambil terlebih dahulu, pick yang lebih baik. Terus saja menunjukkan Xbox. Bukan tunjuk, terus dapatkan Xbox ketika ini untuk pasukan A-Star. Dan seterusnya mungkin kalau mereka nak securekan high ground, Farsa boleh dapatkan, tapi Kufra diberikan fokus terlebih dahulu oleh pasukan A-Star ketika ini. Pasukan Nebula Academy, dua pick ketika ini, Farsa boleh diambil, Matilda masih lagi terbuka kat sini kalau mereka nak. Matilda masih belum lagi didapatkan oleh mana-mana pasukan. Pelik, Matilda, okay, terus saja didapatkan terlebih dahulu. Selalunya Matilda terlepas, Matilda akan diberikan fokus sebab Matilda memang sangat berbahaya. Dan juga Yves didapatkan, jadi mungkin jungler fighter akan dibawa masuk oleh pasukan Nebula Academy. Tidak tahu. A-Star, mereka boleh mendapatkan mid lane lah dulu lah. Nak lawan high ground, Farsa lah lawan dengan Yves. Kalau tak, mungkin pasukan Nebula Academy akan ban Farsa. Jadi berbaki dalam 10 saat, mereka perlu fikirkan siapa yang perlu mereka keluarkan terlebih dahulu dekat sini, ambil terlebih dahulu. Dan seperti kita bincangkan, Farsa akan didapatkan terlebih dahulu. Pasukan A-Star, mereka boleh ban keluar jungler untuk pasukan Nebula Academy kat sini. Kalau mereka nak keluarkan Link pun boleh. Kalau mereka nak keluarkan fighter je, Roger pun boleh di-ban keluar ketika ini, tapi dia akan keluarkan Link terlebih dahulu. Nebula Academy, Insan Shin boleh di-ban keluar sebab nak tangkap Insan Shin guna Lancelot pun boleh, sebab sekarang ni pasukan A-Star mereka dah dapatkan Kufra, mungkin mereka nak gunakan Lancelot. Jadi pasukan Nebula Academy mereka perlu fikir, adakah mereka nak perlukan ban Lancelot, adakah mereka perlu ban keluar Insan Shin kat sini. Roger akan diberikan fokus terlebih dahulu untuk pasukan Nebula Academy. A-Star, siapakah yang akan mereka dapatkan? Sebab kalau Lancelot ni sedap sebenarnya pergi di bahagian backline, tapi mereka akan fokuskan kepada Esmeralda terlebih dahulu. Pick yang baik untuk berada di bahagian good lane. Esmeralda boleh sustain, dalam masa yang sama boleh menyerap shield yang ada pada Yves, dan 1-1 didapatkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan Insan untuk pasukan Nebula Academy. Balman berisiko sikit lah sebab ada Yves sebenarnya, tapi masih lagi kuat. Balman masih lagi kuat, cuma agak sedikit berisiko dekat situasi sekarang ni dengan adanya Yves. Okay, jadi keras-keras, 3 keras untuk pasukan A-Star ketika ini. Dan pasukan Nebula Academy ada counter dia. Dia ada 1-1, dia ada Insan, di mana boleh siapkan Demon Hunter Sword untuk burst hero-hero tanky. Dan itulah dia drafting kedua-dua pasukan telah berlengkap. Pasukan Nebula Academy menentang pasukan A-Star. Jadi kita ada niche, maafkan saya, kita baca ni dululah. Kita baca dia punya, orang cakap, hero yang digunakan. 1-1, Yves, Ruby, Insan dan juga Matilda. Selangor nombor 7, nombor 14 Kedah. Nanti PM Syamilo dekat TikTok, kalau dekat kita pergi lepak-lepak makan. Brunei tak boleh lepak makan. Brunei jauh sangat. Bentong nombor 10 Kufra. Orang Pahang bos. 7 gunakan Kufra, Farsa, Xbox, Balman dan juga Esmeralda. Selangor nombor 7 Selangor kat mana tu? Macam boleh pergi sekarang tu. Yang Kedah tu boleh lah kalau dekat lah.
Pandidi kat mana Pandidi? Cik, tanya kat sini. Susah nak jawab. Tapi tak apa. Kita telah pun melihat mereka selesai drafting. Jadi kita akan masuk ke dalam game yang belum lagi. Tak jadi lagi gimmick tu. Okay. Sekarang kita akan masuk ke dalam game yang terakhir malam ni. 28 hari bulan 10. Di dalam game TIC Esports Championship 2021 malam yang terakhir, Nebula Academy menentang pasukan A-Star. Kita ada Zero, Wakside, Pandidi, Mirza dan juga Nish. Untuk A-Star kita ada Naim Kaido, 77, kita ada Kolmudin dan juga saya rasa orang tu jangan perasan sebab saya panggil Kolmudin bukan Abang Din. Sushi Diaz dan kemudian Din, dia favourite core. Banyak betul Din kat sini Banyak betul Din. 3 orang Din. Kalau ni lah satu lagi kita fokuskan game balik dan terus saja Little Wanderer cuba untuk dikontes terlebih dahulu ketika ini dan mereka berjaya untuk mendapatkan Little Wanderer tersebut daripada pasukan A-Star sebentar tadi. Wak Said dia gunakan Matilda, jadi dia akan bagi early poking menggunakan Soul Bloom. Bukan syarat lah, permainan Matilda selalunya orang akan main sedikit agresif tau. Orang akan zoning dekat bahagian jungle. Bila dapat level 2 lagi jauh dia zoning. Tapi kena ikut enemy ada early game damage ke tak. Kalau macam pasukan A-Star ni, mereka tak ada early game damage. Mereka ada export, tapi export dekat bahagian bawah. Jadi Matilda boleh main early aggression dekat bahagian top. Balmond boleh main early aggression, tapi nak jatuhkan Matilda agak sedikit sukar. Kalau dia dah ada level 2, Guiding Wind memang mudah je nak elakkan daripada terkena Cyclone Sweep tersebut. Tapi Niche di bahagian atas sebentar tadi akan berhadapan dengan Sushi Deals. One gunakan flicker nasib baik. Kalau dia gunakan Aegis itu advantage untuk Esmeralda lah. Tapi di bahagian bawah mereka cuba untuk dapatkan Gold Crab tersebut. Wak Said, Sevens juga telah pun berada di bahagian atas untuk memberikan pertolongan kepada Esmeralda. Nampak seperti Esmeralda kena bully sikit dengan One kat sini. Sebab range lawan dengan melee memang range akan menang buat seketika lah. Kalau level 4 nanti Wan perlu berhati-hati. Tapi lebih dahulu Firaga Armor telah pun dileraikan. Atau Ion Philip yang sangat baik berjaya untuk mendapatkan Naim Kaido ketika ini. Din your favourite caster. Itu Adin. Ya ampun, betul lah. Memang hidup saya kenal banyak Din tau. Terus saja ketika tadi terlihatkan saya pening guys. Din favourite caster. Din favourite core. Adin yang caster tu dia main tank. Tapi tak apa, dekat bahagian mid ni Pandidi dia akan bersihkan minion terlebih dahulu, menunggu waktu yang sesuai untuk lakukan setup. Adanya real world manipulation akan membataskan pergerakan A-Star untuk melakukan rotation. Sebab tu saya katakan tadi, pengambilan Balmond kalau ada Yif agak sedikit sukar. Saya tak kata memang tak boleh guna langsung, sedikit sukar. Sebab apa? Sebab Balmond fighter ni kelemahan dia adalah daripada segi movement speed. Bila berhadapan dengan Yif yang slow movement speed, itu adalah satu disadvantage yang sangat besar untuk pasukan mereka. Zero akan bermain dengan agresif ketika ini. Seven nyawa dia sangat low, dia perlu berundur terlebih dahulu. Cyclone Sweep digunakan untuk mendapatkan purple buff. Tapi kita lihat Pandidi telah pun bersedia dalam situasi yang di mana Zero telah pun menarik 2 orang pemain. Real manipulation telah pun dikeluarkan. Lethal counter tidak berjaya untuk mendapatkan kill. Then your favorite core jaya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Feather Aside dilepaskan, tapi Pandidi tidak ada sebarang masalah untuk survive dalam team fight tersebut. Insan Shin cuba untuk mencari Din, tapi dia berjaya untuk recall terlebih dahulu. Recall dengan lebih selamat. Turtle akan muncul dalam masa 40 saat ketika ini. Mereka boleh saja dapatkan turtle ini terlebih dahulu. Ball of Tank telah pun dilepaskan. Shidiel sebenarnya damage yang agak besar, terkena sedikit slow effect. Tapi sebelum tu di bahagian bawah, Naim Kaido dalam bahaya ketika ini. Zero akan dikorbankan terlebih dahulu. Dia terlalu berada di bahagian terlalu dalam, menyebabkan pasukan Nebula Academy yang lain tak sempat nak bagi follow up damage dan menyebabkan dia dikorbankan. Tak ada dah sia-sia sangat. Okey lah tu usaha dia. Satu Tidus Range tepat ke arah Yif sebentar tadi, tapi ada Guiding Wind untuk memberikan sedikit keselamatan pada diri beliau sendiri. Telah pun muncul pasukan Nebula Academy daripada Yin Sanshin boleh saja mendapatkan tersebut sebab Matilda dan juga Yif telah pun zoning dekat bahagian river ketika ini. Matilda seperti yang kita bincangkan, dia akan bermain dengan sedikit agresif. Dia ada Guiding Wind, tak ada masalah untuk melarikan diri.
Dan tambah pula item roaming favor akan memberikan dia HP, penambahan HP. Jadi itu memang sangat membantu lah. Last Insanity telah pun dikeluarkan, tapi Turtle berjaya juga didapatkan oleh Hisashi terlebih dahulu. Zero berjaya untuk mendapatkan Balmond ketika ini. Call Me Dane juga akan dikorbankan. Dua Dane telah pun terkorban. Dan Hisashi berjaya untuk mendapatkan double kill. Youth berjaya untuk dapatkan S-Box ketika ini. Gold plating di bahagian bawah saya rasa memang akan diratah, tapi tak sempat nak ratah. 5 minit telah pun berlangsung, jadi gold plating akan bersurai gold plating akan habis. Tarik di bahagian bawah akan dijatuhkan terlebih dahulu. 1-1 free farming dekat atas tau. Itu masalah di sekarang ni. Kalau 1-1 free farming, dia boleh kikis gold plating tadi. Dia boleh dapatkan lebih banyak goal supaya dia dapatkan item yang lebih cepat. Mirza dalam bahaya ketika ini. Din, your favorite core, cuba untuk mengejar Mirza. Cyclone Sweep sekali lagi telah pun dilepaskan. Mirza cuba untuk melepaskan diri. Trace digunakan untuk berjaya untuk mendapatkan diri terlebih dahulu, tapi Feather Strike melepaskan. 7-7 telah pun dikorbankan. Last Insanity meletup. Wak Said kata tak rasa apa. Kan Didi yang menjatuhkan S-Box buat masa kini. Tarik di bahagian tengah boleh diberikan fokus, tapi Call Me Dane cakap okey, dia perlu lakukan pertahanan terlebih dahulu ketika ini. Satu Void Crystal telah pun dihamparkan untuk mempertahankan pergerakan Call Me Dane, tapi Sushi Deals datang daripada arah tepi flanking cuba untuk memberikan damage. Mirza dia tak recall pun tadi, dia farm HP dia balik mendapatkan jungle terlebih dahulu. Tarik di bahagian tengah dijaga rapi oleh pasukan A-Star. Sebab tu susahnya ada Farsa. Bila dia buka Feather Strike, dia clear minion je. Dia memang akan clear minion je. Jadi mid tu susah sikit nak masuk. Tapi little counter, Wak Said berjaya untuk hidup melepaskan diri daripada situasi yang berbahaya seperti tadi. Ruby digunakan oleh Zero telah pun tiba di bahagian tengah, cuba untuk mendapatkan turret ini, tapi disedari ada 3 orang pemain. Monster Shocker telah pun digunakan untuk membantu lagi, memberikan vision. 7-7 masuk terlalu bahagian hadapan, agak sedikit berbahaya. Flicker digunakan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Feather Strike, Zero macam tak ada damage dikenakan kepada beliau sebentar tadi. Crystal boleh dapatkan terlebih dahulu oleh pasukan Nebula. Crystal pula, Turtle boleh dapatkan oleh pasukan Nebula Academy ketika tadi. Tapi lihatlah, 1-1 sangat-sangat agresif. Crossbow of Tank menari-nari melompat di udara berjaya untuk dapatkan 7-7 ketika ini. Sushi Deals juga menerima damage yang agak besar. Call Me Dane telah pun dikorbankan. Zero cuba untuk melarikan diri. Naim Kaido dia akan ditumbangkan. Double kill untuk Pan diri sebentar tadi, menyebabkan dia terus saja tak boleh nak lakukan apa-apa. Motor Shocker telah boleh lepaskan dan Balmond terpaksa berundur buat masa ini. Okay, dia dapat crystal dekat dia dapat taruh dekat bahagian tengah. 7-7 dalam bahaya ketika ini. Satu lagi hit. Mirza berjaya untuk menumpaskan satu lagi pemain pasukan A-Star ketika dia. Romo pasukan A-Star dah tak ada. Mereka boleh zoning dengan lebih dalam. Mereka tak perlu risaukan setup yang dikeluarkan oleh Kufra ketika ini. Jadi mereka akan invade segala jungle yang ada dalam pasukan A-Star, memperlahankan lagi farming rate yang ada kepada Balmond. Level 12 berhadapan dengan 9, satu perbezaan yang sangat besar. Iron Fader sangat baik berjaya untuk dapatkan Call Me Dane, tapi Last Insanity meletup. Wak Said cuba untuk dapatkan dia terlebih dahulu. Dia Pressure telah pun digunakan, membentangkan satu damage yang sangat tinggi. Motor Shocker lepaskan terlebih dahulu. Pasukan A-Star perlu berundur buat seketika ini, menerima damage yang terlalu besar, tersangat besar sebenarnya. Wow. Ruby berada di bahagian hadapan, cuba untuk mendapatkan turret di bahagian atas. 7-7 melompat, terkena kepada Yif. Ipan Didi terlalu berada di bahagian hadapan, tapi cuba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Little counter tidak berjaya untuk mendapatkan kill. Flicker digunakan oleh Pan Didi untuk menyelamatkan diri. Crossbow of Tank menari-nari di atas langit mendapatkan 2 kill. Mungkin triple kill akan didapatkan. Last Insanity berjaya untuk memberikan sedikit masa kepada Call Me Dane pulang terlebih dahulu. Lot akan tiba dalam masa 1 saat untuk pasukan Nebula Academy dapatkan ketika ini. A-Star mereka terpaksa melakukan pertahanan. Mereka boleh lagi melakukan pertahanan sebab mereka ada Farsa, high ground defense, untuk memberikan pertahanan yang lebih selamat lah dengan damage yang ada. Cumanya adalah persoalan dia, kalau kena dengan Zero punya Iron Finder, itu agak sedikit berisiko. Nampak tak, Zero tak boleh terlalu berada di bahagian hadapan sangat sebab lot ni lot yang penting kalau mereka nak tamatkan game ni. Flicker digunakan oleh 7-7 bagi melarikan diri terlebih dahulu. Niche
cuba untuk mengeluarkan damage dan mendapatkan turret di bahagian tengah. Sushi Dios terkena crossbow of tank. Dan sekali lagi 1-1 melompat. Lihatlah Real Manipulation telah pun dibentangkan tarikan. Kolmudin akan ditumbangkan. Ini memang end game untuk pasukan A-Star. Telah pun dijatuhkan 3 pemain hanya meninggalkan Balman, meninggalkan S-Box untuk melakukan pertahanan. Dan Crystal akan diberikan damage sedikit demi sedikit. Okey, bukan any game lagi. Mereka boleh pergi defend sebab Farsa hampir-hampir hidup dan mereka ada 2 hero S-Box boleh lagi melakukan pertahanan. Cumanya mana Isashi pergi? Tarikan dan Din, your favourite core telah pun ditumpaskan terlebih dahulu. Ketika ini Lord telah pun tiba di bahagian bawah. Minion akan dibersihkan dengan secepat yang mungkin. Kufra cuba untuk masuk Tracer digunakan organisasi untuk melarikan diri seperti Ugra. Cuba untuk mendapatkan server dikorbankan. Crossbow of tank untuk dapatkan titik terlebih dahulu. Naim Kaibo akan dikorbankan. Mangsa yang seterusnya Sushi Dios cuba untuk dapatkan Nish, tapi Nish sangat-sangat degil untuk dijatuhkan. Sushi Dios akan bahaya. Sushi Dios akan ditumpaskan legendary. Dan terus Nebula Academy mendapatkan game kita malam ini, game yang terakhir. Kalau mereka, tips ya guys kalau nak guna fighter jungler, sama ada ban gift ataupun ambil gift. Kalau tak nak ban ataupun pick gift, kita boleh guna support yang bagi movement speed. Contohnya macam Rafaela boleh, Matilda boleh kalau nak guna fighter